satu. Dan yang kedua, saya minta, saya pun tak masuk dalam, kadang-kadang tuan-tuan kita bergaduh dalam perkara ni, sedangkan yang kita bergaduh itu adalah sesama agama. Cuba kita tengok bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, tuan-tuan. Bangsa Arab tetap hebat, dan begitulah selagi dengan agama. Tak salah tuan-tuan nak perjuangkan bangsa, tapi jangan tinggalkan agama, tuan-tuan. Dan tak salah kita tumpukan kepada Islam kita, tapi janganlah kita hina bangsa kita sendiri, tuan. Itu maksud saya, tuan-tuan faham. Yang akhir sekali, betulkan barisan. Mana barisan, tuan? Makna dia saya tak pasti. Ada orang kata barisan tu tak betul ke, itu tempulan, tuan. Temu saya kata betulkan barisan dan penuhkan saf di hadapan. Gabung dua tu, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan kita akan berjaya, tuan-tuan. Dan saya nak sebut satu lagi saja, iaitu yang saya sebut, tuan-tuan, iaitu kita gagal belajar sejarah. Kita biarkan luka semakin parah. Kita tersesat di jalan yang cerah. Kita bingung ke bengong? Saya tak kerti. Orang Kelantan kata bengong. Tapi tak sedap pula saya ustaz panggil bengong. Tapi kita sebut bingung. Allah lembut sangat. Tak sedap. Bingung. Kita bingung menentukan arah. Kita tuan-tuan gagal. Berapa kali ambil sejarah pun gagal. Saya dapat sejarah PM SRP dulu 1. Dan banyak subjek dapat 1. Soho masuk surat khabar. Seronok, tuan-tuan. Sekolah agama 2-3 orang dapat 1. Okey, masuk di yayasan apa. Surat khabar Rumi Jawi pun masuk. Okeylah. Okey, soho lah, takabur sikit. Okey. Kemudian SMU tak ada apa ni? Sejarah. Dia ada subjek agama Arab. SPM, tuan, ada lagi sejarah. Sejarah dunia ada sejarah. Tuan-tuan nak tahu saya dapat berapa? Malu nak cerita. Dapat 6, dekat dengan 7. Ya Allah, saya berkata, macam mana? Rupanya jawapan saya salah, tuan-tuan. Itu sebabnya. Saya jawab tak ikut format dia. Tapi yang saya jawab itulah yang betul. Tuan-tuan, siapa yang buka Pulau Pinang? Siapa yang membuka Temasek? Francis Light ataupun Stewart? Mana ada? Saya tak jawab gitu. Siapa dia pejuang kemerdekaan? Saya tak sebut barisan yang dia, saya sebut yang lain. Jadi, jawapan saya tepat, tapi dikira salah. Sebab tu, tuan-tuan. Balik semula. Sungguh sejarah diputar belik. Benar salah tunggang terbalik. Yang benar dianggap pelik. Yang salah benar. Orang buta pun celik. Tuan-tuan, tengok satu rangkap lagi. Tiap penjajah ada tali barut. Dialah musuh dalam selimut. Dialah lintah darat tak berhati perut. Disangka pejuang, dialah tali barut. Dialah pengecut, dialah pembelot. Tuan-tuan ambil susu supaya, saya tak nak kata apa-apa, cuma kita belajar. Kenapa kita hari ini sebut sejarah Nabi, supaya kita tak buta sejarah. Tapi kalau kita boleh sebut kisah-kisah Nabi hebat, tapi sejarah yang dekat dalam mata kita pun kita tak nampak, macam mana kita boleh istifadah dalam bab sejarah, tuan-tuan? Tiap penjajah ada tali barut ke tak ada tali barut? Cuba tuan-tuan jawab. Nama saja Belanda mesti ada tali barut dia. Nama saja Portugis mesti ada tali barut. Nama saja British mesti ada tali barut. Nama saja komunis dan siapa lagi Jepun mesti ada tali barut. Mesti ada, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tali barut inilah dia musuh dalam selimut. Dia lintah darat yang tidak berhati berut. Kita sangka dia pejuang, sebenarnya dia adalah pembelot. Sebab tu tuan-tuan baca buku yang yang dikeluarkan oleh UKM, iaitu tentang kisah hidup Samsiah Faqih. Maknanya tuan-tuan tak perlu baca yang beli je, baca yang dikeluarkan oleh research. Apabila satu research buat nak tahu kisah sebenar Samsiah Faqih, itu research, tuan-tuan. Tanya cerita dia, Samsiah Faqih tanya satu soalan dekat wartawan. Kalaulah benar saya ini adalah pengganas dan saya dikejar oleh British penjajah, kenapa orang yang berjuang kemerdekaan, yang disebut sebagai pejuang kemerdekaan, tak ditangkap oleh British? Saya ni, dia kata, memang disebut sebagai pengganas, sebab tu saya tuan-tuan. Tapi British tu siapa dia? Dia penjajah. Jadi saya lawan siapa? Saya lawan penjajah, sebab tu saya dikejar oleh yang seorang lagi, nama dia pejuang, bukan pengganas.
berapa orang pejuang yang disumbat oleh British dalam penjara, seperti mana Mandela. Itu pejuang. Tuan-tuan, Mandela ni pejuang ke pengganas? Sebab tu dia disumbat dalam penjara, tuan-tuan. Yang kita ni, tuan-tuan, disebut sebagai pejuang tapi duduk semeja dengan penjajah. Siapa dia tali barut penjajah? Oh, dah jadi cerita lain pula. Makna dia, tuan-tuan, buatlah sambutan apa-apa pun, tuan-tuan, kalau kita buta sejarah dan tak ada guna. Kita ada 3 sebab kenapa kita dianggap tua. Betul? Ingat yang dulu, sifir dia. Kenapa kita dianggap tua, ada 3 sebab. Sebab yang pertama, kita mudah lupa, betul? Ingat lagi sifir tu? Tuan-tuan tahu sifir yang kedua dan ketiga? Yang kedua dan ketiga pun saya lupa. Tuan-tuan, sebutlah apa dia, apa kisah, tuan-tuan. Kalau perangai kita jenis mudah lupa, tak ambil iktibar, tak jadi apa. Tak apa-apa. Jadi tuan-tuan, saya dah sebut tentang beberapa kisah. Itu pandangan saya, mungkin salah makin betul. Saya tak, cuma itulah kita nampak perkara yang kita boleh istifadah. Yang penting sekali lah, tuan-tuan, kita ada di sana syurga neraka. Jadi sebelum kita sampai ke sana, biar kita faham, tuan-tuan, keadaan hidup kita ni bukan sekadar kita nak cari makan, tuan, tapi nak tengok manakah jalan yang selamat untuk kita ke syurga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.